Nampaknya rakyat Malaysia semakin bijak, sahabat semua, apabila politik ketakutan akhirnya sekarang ini gagal ya menjadi modal ataupun senjata politik yang dimainkan oleh politikus sampah masyarakat. Ya, sering kali mereka mengatakan habislah orang Melayu, habislah agama kita, katanya ya akan ditindas, akan terancam apabila kerajaan Pakatan Harapan, apabila ada DAP memerintah dalam kerajaan hari ini. Sahabat semua, adakah itu berlaku? Adakah dakwaan dan juga hasutan yang dibuat oleh politikus-politikus sampah ini mempunyai kebenarannya, sahabat semua? Tentu sekali tidak. Semua itu hanyalah permainan politik ketakutan yang cuba diwujudkan oleh politikus ini. Ya, karena mereka tidak punya modal. Kalau bercakap berkaitan dengan dasar ekonomi, mereka tidak mampu. Mereka hanya tahu menunggang isu bangsa, agama, menghasut dan juga menyebarkan fitnah dan menggunakan DAP sebagai punching bag dalam modal politik mereka. Hari ini kita boleh melihat sendiri kerajaan Madani yang dipimpin oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berada di landasan yang tepat. Seperti yang saya katakan, politik ketakutan gagal dan formula kerajaan Madani untuk pulihkan negara semakin membuahkan hasil. Dan inilah sebenar ketakutan daripada pihak pembangkang. Mereka sangat terdesak ya dengan memainkan naratif, menyalahkan DAP dan sebagainya. UMNO hari ini sudah terikut ataupun mungkin itu perangai politik lama yang diamalkan oleh UMNO. Ya, tidak lain tidak bukan ya berikan politik tunggangan mereka, modal politik mereka dengan menyerang DAP. Kononnya tidak sanggup duduk semeja dengan DAP. Kononnya sanggup tidak pegang jawatan kalau DAP bersama dengan mereka. Tapi sahabat semua, adakah itu satu kenyataan yang boleh diterima pada abad hari ini? Tentu sekali tidak. Ia adalah berbaur perkauman, resis dan sebagainya. Di Johor saja 99% ya masyarakat Cina, Tionghoa dan masyarakat bukan Melayu adalah pengundi dan penyokong kepada DAP. Jadi mereka tidak boleh ya menafikan hak masyarakat lain, hak parti DAP ya untuk berada dalam kerajaan sekiranya mereka menang. Sahabat-sahabat semua, mereka cakap bangsa Johor tolak DAP. Tapi kalau kita lihat DAP mempunyai beberapa kerusi adun ya dan juga parlimen di negeri Johor. Ini membawa maksud apa? Ini membawa maksud bahwa mereka DAP diterima oleh masyarakat Cina, masyarakat India, masyarakat bukan Melayu selain daripada Parti Amanah dan juga keadilan yang turut bersama dalam Pakatan Harapan, sahabat-sahabat semua. Jadi amat memalukan sehingga hari ini mereka masih bermain dengan politik ya resis seperti ini. Malaysia memasuki era ketidakstabilan politik yang luar biasa selepas pilihan raya umum yang ke-14 pada tahun 2018. Dalam tempoh kurang 5 tahun, negara menyaksikan beberapa kerajaan dan Perdana Menteri. Kejatuhan gabungan politik, perubahan penjajaran parti serta ketidaktentuan yang memberi kesan kepada keyakinan pelaburan ya keyakinan kepada pelabur dan juga rakyat. Keadaan tersebut mewujudkan satu persoalan besar dalam kalangan sarjana politik. Mampukah Malaysia kembali membina sebuah sistem politik yang stabil selepas berakhirnya era dominasi satu parti? Pembentukan kerajaan Madani, kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas PRU15 telah membuka satu babak baharu dalam sejarah politik negara. Walaupun kerajaan ini lahir daripada kompromi politik yang kompleks, realitinya telah berjaya mengembalikan tahap kestabilan yang tidak pernah dinikmati Malaysia sejak dari tahun 2018. Dari perspektif sains politik, pencapaian terbesar kerajaan Madani bukan sekadar memegang kuasa pemerintahan, tetapi berjaya memulihkan keyakinan terhadap institusi politik negara.
Dalam teori pembangunan politik, kestabilan kerajaan merupakan prasyarat utama kepada pertumbuhan ekonomi, keberkesanan dasar awam dan keyakinan pelabur. Pengalaman Malaysia antara 2018 hingga 2022 menunjukkan bagaimana ketidakstabilan politik boleh menjejaskan keupayaan kerajaan melaksanakan agenda pembangunan secara konsisten. Kerajaan bertukar sebelum sempat melaksanakan dasar jangka panjang. Pelabur menjadi lebih berhati-hati. Penjawat awam berdepan ketidaktentuan hala tuju dasar negara. Kerajaan Madani akhirnya berjaya memecahkan kitaran tersebut melalui pembentukan kerajaan perpaduan yang melibatkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, GPS, Gabungan Rakyat Sabah, GRS, dan beberapa parti lain. Kerajaan berjaya membentuk majoriti parlimen yang lebih kukuh dan stabil berbanding kerajaan-kerajaan pasca PRU 14. Jadi buat pertama kalinya selepas beberapa tahun, tumpuan negara beralih daripada persoalan siapa akan menjadi kerajaan esok kepada persoalan bagaimana kerajaan boleh memajukan negara. Jadi antara faktor utama kejayaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah pendekatan politik konsensus yang diamalkannya. Berbeza dengan pendekatan konfrontasi yang sering mendominasi politik Malaysia sebelum ini. Anwar memilih untuk membina kerjasama rentas parti, rentas wilayah dan rentas ideologi. Pendekatan ini selari dengan teori demokrasi konsesional yang menegaskan bahawa negara berbilang kaum dan berbilang kepentingan memerlukan perkongsian kuasa bagi menjamin kestabilan jangka panjang. Dalam konteks Malaysia, pendekatan tersebut membolehkan parti-parti yang pernah menjadi musuh politik duduk semeja demi kepentingan negara. Walaupun terdapat perbezaan ideologi yang ketara antara parti-parti dalam kerajaan perpaduan, kemampuan mengekalkan kerjasama selama beberapa tahun menunjukkan tahap kematangan politik yang semakin berkembang dalam sistem demokrasi Malaysia. Salah satu cabaran terbesar yang diwarisi oleh kerajaan Madani ialah kemerosotan keyakinan rakyat terhadap institusi negara. Krisis politik yang berulang telah menyebabkan sebahagian masyarakat melihat politik sebagai medan perebutan kuasa semata-mata. Kerajaan Madani berusaha mengubah persepsi tersebut melalui pelbagai agenda reformasi institusi termasuk pengukuhan tadbir urus, usaha meningkatkan ketelusan pentadbiran, pembaharuan, perundangan dan pemerkasaan mekanisme semak dan imbang, sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh nampak usaha yang dilakukan oleh kerajaan hari ini ya adalah untuk kepentingan negara rakyat ya semata-mata, bukannya demi untuk kuasa, demi untuk jawatan dan sebagainya. Kalau demi untuk jawatan dan kuasa, Perdana Menteri hari ini tidak akan tidak mengambil ya Perdana Menteri tidak akan mengambil gaji ya masuk tahun yang ketiga, memasuki tahun yang keempat, mungkin habis penggal ini. Inilah sejarah Malaysia, orang Perdana Menteri yang tidak mengambil gaji, sahabat-sahabat semua. Hanya ya hidup dengan gaji allowance ahli parlimen. Jadi kita harap ya rakyat melihat pengorbanan yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita. Menteri-menteri dipotong gaji ya, bukan seperti zaman ya kerajaan-kerajaan sebelum ini yang hidup mewah menterinya, Perdana Menterinya, sehingga ada yang dipenjarakan ya dengan kes-kes rasuah yang paling besar dalam sejarah dunia, bukan dalam Malaysia tapi dalam dunia, sahabat semua. Jadi dalam kajian pembangunan politik moden, institusi yang kuat jauh lebih penting daripada kekuatan individu pemimpin semata-mata. Negara yang mempunyai institusi kukuh biasanya lebih berupaya mengekalkan kestabilan walaupun berlaku perubahan kepimpinan. Atas sebab itu, usaha reformasi institusi yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan Madani mempunyai implikasi yang lebih besar daripada sekadar kemenangan politik jangka pendek dan memperkukuhkan politik Melayu. Salah satu naratif yang sering dimainkan oleh pihak tertentu ialah dakwaan bahwa kuasa politik Melayu semakin lemah di bawah kerajaan Madani. Namun, analisis institusi menunjukkan sebaliknya. Orang Melayu terus mendominasi institusi politik utama negara.
Jawatan Perdana Menteri kekal dipegang oleh pemimpin Melayu. Majoriti angkah kabinet terdiri daripada pemimpin Melayu. Dominasi Melayu dalam perkhidmatan awam, institusi keselamatan dan pentadbiran negara masih kekal utuh. Jadi apa yang berubah bukanlah kuasa politik Melayu, tetapi cara kuasa tersebut diagikan dalam sistem politik yang lebih kompetitif. Dalam konteks ini, Kerajaan Madani sebenarnya membantu menstabilkan kedudukan politik Melayu melalui pembentukan kerajaan yang mempunyai legitimasi luas serta sokongan pelbagai wilayah dan kaum. Kuasa politik Melayu dan yang beroperasi dalam suasana stabil jauh lebih berkesan berbanding kuasa politik yang sentiasa terperangkap dalam konflik dalaman dan perebutan pengaruh sesama parti Melayu. Sejarah menunjukkan bahwa kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang sangat rapat. Sejak pembentukan Kerajaan Madani, Malaysia berjaya menarik pelaburan strategik, meningkatkan keyakinan pasaran, serta mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi walaupun berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi global. Pelaksanaan dasar ekonomi yang lebih konsisten membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada isu kos sara hidup, penciptaan pekerjaan, pembangunan industri bernilai tinggi dan pembaharuan fiskal. Dalam teori pembangunan negara, kestabilan ekonomi yang terhasil daripada kestabilan politik akan meningkatkan legitimasi kerajaan dan mengurangkan kecenderungan masyarakat terhadap polemik ekstrim. Jadi disinilah terletaknya hubungan langsung antara kejayaan ekonomi dan kestabilan politik yang cuba dibina oleh Kerajaan Madani. Satu lagi perbezaan ketara antara Kerajaan Madani dan sebahagian pendekatan pembangkang ialah cara kedua-dua membina sokongan politik. Kerajaan Madani cenderung menggunakan naratif pembangunan, reformasi institusi, pelaburan dan perpaduan nasional. Sebaliknya, sebagian strategi politik pembangkang sering bergantung kepada mobilisasi sentimen identiti, kebimbangan kaum, dan ketakutan terhadap perubahan politik. Dalam kajian politik, perbandingan strategi yang terlalu bergantung kepada politik identiti sering menghasilkan polarisasi yang lebih mendalam dan menyukarkan pembentukan konsensus nasional. Sebaliknya, pendekatan politik inklusif lebih berpotensi menghasilkan kestabilan jangka panjang kerana ia menggalakkan kerjasama merentas kelompok masyarakat. PAS sememangnya berjaya meningkatkan kekuatan elektoralnya dalam PRU15 dan muncul sebagai parti individu yang mempunyai kerusi parlimen yang terbanyak. Namun, kejayaan tersebut turut memperlihatkan satu paradoks penting. Walaupun PAS berjaya menguasai sebagian besar sokongan Melayu di beberapa negeri, kejayaan itu tidak diterjemah kepada kemampuan membentuk kerajaan persekutuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam Malaysia moden, penguasaan politik Melayu semata-mata belum lagi mencukupi untuk membentuk kerajaan nasional. Mana-mana parti yang bercita-cita memerintah negara perlu membina sokongan rentas kaum, rentas wilayah, dan rentas kelas sosial. Dalam konteks ini, pendekatan yang lebih bersifat inklusif seperti yang diamalkan oleh Kerajaan Madani mempunyai kelebihan strategi yang lebih besar berbanding pendekatan politik yang terlalu bergantung kepada mobilisasi identiti kelompok tertentu. Jadi, kejayaan terbesar Kerajaan Madani dan Datuk Seri Anwar Ibrahim bukanlah sekadar membentuk kerajaan selepas PRU15. Ya, kejayaan sebenar mereka ialah mengembalikan kestabilan kepada sebuah sistem politik yang telah mengalami ketidaktentuan selama beberapa tahun. Melalui pembinaan konsensus politik yang luas, pengukuhan institusi negara, pelaksanaan reformasi pentadbiran, pemulihan keyakinan ekonomi, dan pendekatan politik yang lebih inklusif, Kerajaan Madani telah meletakkan asas kepada satu era politik yang lebih matang. Walaupun cabaran masih wujud dan kelemahan tetap boleh diperdebatkan, hakikatnya Malaysia hari ini berada dalam keadaan yang jauh lebih stabil berbanding era ketidakpastian politik antara tahun 2018 hingga tahun 2022. Dalam sejarah politik negara, kestabilan bukanlah musuh demokrasi. Sebaliknya, kestabilan yang dibina atas prinsip reformasi, accountability dan kerjasama politik merupakan syarat utama untuk memastikan demokrasi dapat berfungsi dengan lebih baik, berkesan demi kepentingan rakyat dan
negara. Jadi sahabat semua, inilah fakta dan realiti yang sukar untuk diterima oleh pihak pembangkang hari ini. Karena mereka sudah terdesak, ya, mereka sudah tertekan, ya, permainan politik apalagi yang boleh mereka mainkan selain dengan menggunakan isu bangsa dan agama, sahabat-sahabat semua. Jadi kita bersyukur sekali lagi karena hari ini kerajaan kita sekali lagi menemukan, ya, kestabilan politik yang berjaya direalisasikan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terbaik sahabat semua dengan reform dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan, ya, Datuk Seri Muhammad Sabuh, sedikit perkongsian kaitan dengan Datuk Seri Muhammad Sabuh. Datuk Seri Muhammad Sabuh digelar sebagai seorang menteri yang banyak mereformasikan, ya, perform dalam kementerian yang beliau jaga, yaitu Kementerian Pertanian dan juga, ya, keterjaminan makanan. Dalam diam, tapi berisi, diam-diam ubi berisi, ya. Jadi itulah mungkin yang kita boleh anggap dan kita boleh katakan, ya, berkaitan dengan Datuk Seri Muhammad Sabuh ini terbaik. Dan dia bukan saja seorang pemimpin yang setia, ya, setia kawan, yang saling memberikan sokongan padu di antara satu sama lain, ya, khususnya jatuh bangun perjuangan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita boleh lihat bagaimana kesetiaan kawan, ya, tiada pengkhianatan, tiada tikam menikam yang dilakukan oleh kedua-dua pemimpin ini. Inilah sebenarnya sahabat semua pemimpin Melayu yang kita cari, ya, ketimbang dengan pemimpin-pemimpin dalam pembangkang hari ini yang saling, ya, bertikam, mengkhianati, ya, saling berperang, ya, cakar mencakar di antara satu sama lain. Jadi sahabat semua, mana satu pilihan Anda? Adakah dengan pembangkang hari ini yang memainkan politik perkauman, ya, politik ketakutan demi untuk meraih undi, ataupun, ya, medani kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri kita memimpin, ya, dengan begitu baik sekali untuk membawa negara kita berada pada keadaan dalam politik yang begitu stabil, yang memberikan banyak keuntungan buat negara kita. Sahabat semua, pilihan ada di tangan Anda. Terima kasih, sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.